Hai, kenapa ni? Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu mari kita baca doa dahulu. Sebelum kita mulakan kelas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma iftah uqulana. Allahumma ja'alna minal muslimin al-muttaqina. Allahumma ja'al imanana imanan kamila. Allahumma ifqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Hari ini kita ingin membahaskan apa dia? Perbahasan yang pertama. Iaitu perbahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Okey, apakah perbahasan yang pertama dalam kitab Tauhid tingkatan 1 kamu, iaitu perbahasan dia tentang madkhalun fi ilmi tauhid. Maksud madkhal adalah pintu masuk ataupun tempat masuk. Tempat masuk ni dari segi istilahnya adalah permulaan. Permulaan pada ilmu tauhid. Okey, kita pergi kepada ta'rif ilmu tauhid. Itu kita dah tahu kan sedikit sebanyak apa tu ilmu tauhid, apa itu ilmu tauhid secara umum. Hari ni kita pergi ilmu tauhid secara khusus. Ilmu tu dia ada umum yang kita faham secara amnya. Dan hari ni kita faham secara khusus. Okey. Pastikan kamu tutup mic Okey, tutup mic sahaja. Okey, tutup mic. Okey, kemudian ta'rif fi ilmi tauhid maksudnya adalah ta'rif ilmu tauhid. Okey, ini nanti Ustaz akan share kepada kamu dalam Telegram nanti. Okey. Ta'rif ilmu tauhid adalah apa dia? Huwa adalah. Maksud huwa adalah ilmun yabhathu fihi an zatillahi. Satu ilmu yang membahaskan padanya tentang zat Allah. Satu ilmu yang membahaskan tentang zat Allah wa sifatihi, dan yang kedua apa dia? Sifat-sifat Allah. Itu dia. Dan yang ketiga zat Rasulullah. Yang ketiga zat Rasulullah. Min haitsu. Zat Rasulullah ni daripada segi apa? Min haitsu, daripada segi ma yajibu wa ma yastahilu. Dari segi apa yang wajib bagi Rasul. Wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil bagi Rasul. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anis sam'iyat, dan juga apa dia? Daripada perkara-perkara yang dengar ataupun ghaibiyat. Sam'iyat ni adalah perkara-perkara sama'. Maksud sama' adalah dengar. Sam'iyat maksudnya perkara-perkara yang dia dengar. Perkara-perkara yang dengar kita tak nampak. Apa tu perkara yang kita dengar je, tak pernah nampak pun. Siapa boleh beritahu? Contohnya. Yaumul qiyamah. Apa dia? Yaumul, contohnya hari akhirat. Hari pembalasan. Sirat mustaqim. Azab kubur. Itu semua adalah di antara perkara-perkara sam'iyat yang kita dengar saja. Macam kamu, macam kita lah. Kita selalu dengar tentang hari akhirat, betul tak? Betul kan? Kita selalu dengar tentang hari akhirat. Kita pernah tak nampak hari akhirat tu? Tak pernah nampak kan? Tak pernah nampak. Sebab itulah hari akhirat, azab kubur, titian sirat, itu semuanya dia panggil perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang didengar sahaja. Wa anil mumkinat, dan perkara-perkara yang mungkin. Perkara-perkara yang mungkin. Apakah perkara yang mungkin? Nanti kita akan tahu lebih detail lagi apakah perkara-perkara yang mungkin. Okey.
Itu dia ta'rif ilmu tauhid yang dari segi khususnya khususnya iaitu apa dia? Tentang zat Allah, Allah, Rasul dan juga perkara sam'iyat. Tiga elemen penting dalam perbahasan ilmu tauhid. Pada ta'rif ilmu tauhid ada tiga benda penting. Yang pertama sekali zat Allah. Yang kedua, yang pertama sekali Allah. Yang kedua, elemen kedua adalah Rasul. Dan yang ketiga adalah apa dia? Yang ketiga tadi, hari perkara-perkara sama'iyat. Okey, ada tiga elemen penting dalam ilmu tauhid. Zat Allah tadi dia membahaskan apa? Allah tadi dia membahaskan apa? Dia membahaskan pada zat dia, sifat dia. Kemudian zat Rasul tadi, Rasul pula, elemen Rasul pula yang kedua, elemen Rasul. Dia membahaskan kepada zat Rasul, apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang harus bagi Rasul. Itu 4 perbahasan pada Rasul. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, elemen yang ketiga iaitu apa yang kita dengar tentang sam'iyat. Okey, itu elemen yang ketiga. Itu secara ilmu tauhid dia, ta'rif ilmu tauhid. Nanti kamu kena hafal ni, ilmu yabhasu fihi an zatillahi wa sifatihi wa zati rasul min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa anis sam'iyati wa anil mumkinat. Okey, Ustaz nak kamu buka semua mic. Buka semua mic. Okey, ikut Ustaz baca sama-sama. Di mana perlu berhenti, di mana perlu kamu mula balik. Okey, yang pertama sekali, huwa ilmun yabhasu fihi. Huwa Okey, ilmun yabhasu fihi. semula sama-sama. Ilmun yabhasu fihi. Huwa ilmun yabhasu An zatillahi an zatillahi wa sifatihi wa zati rasulillahi min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa anis sam'iyati wa anil mumkinati. Okey, nanti kamu boleh satu-satu kamu boleh hafal. Huwa ilmu yabhasu fihi an zatillahi wa sifatihi wa zati rusulillahi min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa anis sam'iyati wa anil mumkinat. Okey, kamu semua boleh tutup mic. Tutup mic. Okey. Yes. Okey, seterusnya. Dari ta'rif ilmu tauhid tadi. Okey. Okey, wa yu'arrifu bi ta'rifi akhar. Okey. Ilmu tauhid tadi, ilmu tauhid ini juga boleh juga ditakrifkan dengan takrif yang lain. Ni maknanya takrif yang kedua. Okey. Takrif yang kedua bagi ilmu tauhid juga apa dia? Wa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-i'tiqadiyyah as-sabitah an tariqid dalil as-sam'i wal aqli. Okey. Wa ilmu bi ahkam syar'iyyah. Okey, adalah ilmu tauhid ini tadi satu ilmu bil ahkami dengan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak ni adalah Al-Quran dan Sunnah.
al-i'tiqadiyah, i'tiqad. I'tiqad as-sabitah, i'tiqad yang sabit, yang kukuh. Yang kukuh daripada mana kukuhnya? Daripada antariqid dalil, daripada cara dalil sam'i, dalil al-Quran dan juga al-aqli, dalil akal. Sam'i tadi adalah dalil al-Quran. Sam'i maksudnya adalah pendengaran. Kita Al-Quran didengar daripada zaman Rasulullah sampai pada kita hari ini, didengar, ditulis, didengar. Itu dipanggil dalil sam'i. Maksud istilah kepada Al-Quran. Okey, seterusnya hari ini kita masuk pula terhadap maudhu' ilmi tauhid. Okey, maudhu' ilmu tauhid. Apakah maksud maudhu'? Maudhu' maksudnya adalah perbahasan ilmu tauhid. Perbahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni dia membahaskan apa? Kita pun tahu ilmu tauhid ni ialah tauhid Esa. Tak. Dia bukan setakat perbahasan Esa saja. Dia banyak lagi perbahasan dalam ilmu tauhid. Kita pergi satu-satu. Ada 4 perbahasan ilmu tauhid. Okey, yang pertama, maudhu'atu allati yatanawaluha ilmu tauhid. Maksudnya maudhu'at, tajuk-tajuk yang diambilnya oleh ilmu tauhid. Okey, yang pertama sekali zat Allah. Zat Allah yang pertama. Yang kedua zat Rasul, zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga sam'iyat, apa dia? Perkara-perkara yang didengar. Dan yang keempat adalah al-mumkinat, perkara-perkara yang mungkin. Al-mumkinatu al-mawjudah, perkara-perkara mungkin yang wujud. Okey. Kita terangkan apakah perbahasan zat Allah tadi. Ini penjelasan terhadap zat Allah, penjelasan tentang maudhu' yang pertama, perbahasan yang pertama ataupun tajuk yang pertama. Yang pertama sekali zat Allah min haitsu ma yajibu. Okey, yang pertama sekali zat Allah dibahaskan apa? Dari segi apa? Ma yajibu, apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahilu, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa ma yajuzu fi haqqihi taala, apa yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagi Allah tadi, bagi Allah, maudhu' Allah, perbahasan Allah tadi, dia membahaskan tiga perkara, iaitu apa yang wajib, lawan pada wajib adalah mustahil, dan yang ketiga apa dia? Harus. Tiga tadi membahaskan tentang Allah. Okey, kita pergi yang kedua pula. Zat Rasul. Rasul, ra sin lam. Rusul dibaca Rusul. Kalau kita baca ra sin waw lam. Ra ni bagi atas, Rasul. Maksudnya satu utusan. Kalau jamak, tahu tak jamak? Tahu. Okey. Kalau yang tahu bagus, yang tak tahu mari. Maksud Rusul adalah jamak kepada Rasul. Rasul satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad. Nabi Muhammad Rasul. Kalau ada 25 Rasul, dia panggil Rusul. Itu banyak utusan Allah. Okey. Di sini tajuk yang kedua dia membahaskan tentang zat Allah. Zat Rasul yang kedua. Zat utusan Allah. Dia tak terjemahkan sebagai utusan. Dia diterjemahkan sebagai utusan. Dia ada double utusan kat situ. Dia maksudnya banyak utusan. Utusan ni lebih daripada satu utusan. Lebih daripada seorang Rasul. Okey, ilmu tauhid ni merangkumi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iaitu maudhu' yang kedua. Rasul-Rasul Allah tadi
Dia bahaskan tentang apa? Okey. Min haitsu zat Rasulullah SAW, zat Rasul Allah tadi, dia membahaskan tentang apa? Tentang ma yajibu. Okey. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Sama juga macam Allah tadi ya. Apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga apa yang harus bagi Rasul. Okey, 3 benda penting tadi. Okey, kita masuk pula kepada maudhu' yang kedua, maudhu' yang ketiga. Perbahasan ilmu tauhid yang ketiga iaitu sam'iyat. Apakah itu sam'iyat? Perkara-perkara yang didengar. Apakah perkara-perkara yang didengar tadi? Ini dia pendengaran, penerangan tentang sam'iyat. Hiya al-umur allati la tu'khadhu illa bis-sima'i min al-khabari as-sadiq min haitsu i'tiqadiha. Okey. Kita minta izin min air dulu kan. Okey. Sam'iyat. Hiyal umur. Hiya tu maksudnya adalah al-umur, perkara-perkara yang la tu'khadhu, tidaklah diambil illa kecuali bisima'i, melalui apa? Pendengaran. Minal khabari, daripada khabar, daripada cerita apa? As-sadiq, minal khabari as-sadiq, cerita-cerita yang benar. Min haitsu i'tiqadiyah, dari segi apa? I'tiqad dia. Maknanya Al-Quran juga dipanggil khabar sadiq. Al-Quran memang bukan juga kan? Al-Quran memang dipanggil khabar sadiq. Kenapa? Cerita yang ada pada Al-Quran tersebut adalah khabar yang sadiq. Mana present tadi? Okey. Cerita yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada Al-Quran tu semua adalah khabar sadiq. Apa maksud khabar sadiq tadi? Cerita yang benar. Siapa yang mengatakan Al-Quran yang ada pada kita hari ini tidak benar, maka jatuh kafir. Jatuh kafir. Okey, dan maudhu' yang keempat, al-mumkinatu al-mawjudah. Perkara-perkara mungkin yang mawjudah, yang wujud. Yang wujud dari segi apa? Min haitsu, dari segi apa? Annahu yatawassalu biha ila wujudi sani'ah. Ila wujudi sani'iha. Dari segi sesungguhnya perkara-perkara yang mungkin wujud tadi bersambung kepada bersambung dengan wujudnya pencipta kepada perkara-perkara yang mungkin. Saya ulang sekali lagi. Okey. Perbahasan ilmu tauhid yang keempat, apa dia? Iaitu perkara-perkara yang mungkin min haitsu, dari segi apa? Perkara-perkara yang mungkin dari segi mungkinnya bersambung dengan apa? Pencipta dia. Perkara-perkara yang mungkin yang bersambung kepada pencipta dia. Nanti kita akan bahas tentang perkara-perkara mungkin. Kamu jangan risau, sikit-sikit kita ambil ilmu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, kemudian hari ini kita pergi pula pada topik yang ketiga. Samratun ilmu tauhid. Samrah. Maksud samrah ialah buah. Ataupun dia panggil kelebihan. Kelebihan ilmu tauhid. Apakah kelebihan ilmu tauhid? Yang pertama sekali, ma'rifatu sifati al-wajibah. Kelebihan yang pertama, kita tahu tentang ilmu tauhid, kita tahu apa? Ma'rifah. Kita tahu sifat al-wajibah, sifat yang wajib lahu, bagi Allah. Berserta ataupun apa dia? Berserta
tanzihihi, mensucikan Allah amma yastahilu alaihi, daripada apa yang mustahil bagi Allah, apa yang wajib. Lawan pada wajib adalah mustahil. Kita wajibkan Allah dengan sifat sekian, maka kita menafikan Allah dengan sifat sekian. Maka sifat nafi tadi tu, yang kita telah nafikan tadi tu, dipanggil nama sifat yang mustahil. Faham? Contoh, sifat yang pertama sekali, sifat apa bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Hello kelas? Wujud. Wujud. Sifat yang pertama bagi Allah yang wajib adalah sifat wujud. Kita telah isbatkan Allah, kita telah sucikan Allah dengan sifat wujud. Apa maksud wujud? Ada. Ada. Kita telah isbatkan. Apa maksud isbat tadi? Mengukuhkan. Mengukuhkan bahawasanya Allah tadi ada. Faham tak apa maksud ada? Tak faham. Maksud ada itu memang ada kan? Allah tu ada. Macam ada, contohnya ada. Pen ni ada. Faham tak? Nampak tak pen ni? Faham. Nampak yang saya pegang? Ni ada. Faham tak? Yang saya pegang ni pen. Pen ni ada. Okey. Bila kita dah sabitkan Allah itu ada, maka kita telah sucikan Allah itu daripada tiada. Lawan pada ada jadi adalah tiada. Faham? Itulah dia maksudnya kita sucikan Allah tu daripada yang perkara mustahil. Okey, wajib lawan dia mustahil. Wajib bagi Allah wujud, ada. Bagi Allah itu ada. Kemudian bila kita dah wajibkan bagi Allah tu ada, lawan ada tadi adalah tiada. Maka kita tiada ni adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Kita telah mensucikan Allah daripada apa? Daripada sifat tiada. Faham tak? Faham. Okay. Bagi kita orang Islam, bagi kita orang Islam yang beriman, kita mengetahui Allah itu Tuhan. Tuhan itu memang ada. Ini orang kafir, orang yang tak ada agama, ateis, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil mulhid. Mereka ni mengatakan Allah ini apa? Tiada Tuhan. Tak ada Tuhan kat dunia ni. Tiada Tuhan. Dia tak percaya ada yang wujudnya Tuhan. Kita ni Islam. Kita telah mensucikan bahawasanya Allah itu memang wujud. Dalil dia apa dia? Nanti kita akan belajar pada sifat wujud. Okey. Dan yang kedua, yang kedua samrah ilmu tauhid. Iaitu kelebihan mempelajari ilmu tauhid yang kedua adalah at-tasdiqu bi Rasulillah. Okey, sila tutup mic tu. Okey, at-tasdiqu bi Rasulillah. Apa maksud at-tasdiqu bi Rasulillah? Maksud at-tasdiqu bi Rasulillah ialah apa dia? Membenarkan apa bi Rasulillah, membenarkan ataupun percaya terhadap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jazamu. Tasdiq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal jazam, membenarkan wal jazam, dan juga jazam ni macam kita macam mana nak cakap jazam ni sungguh-sungguh. Wal jazam ni berpegang teguh. Bukan saja membenarkan, bahkan berpegang teguh. Berpegang teguh, jazam. Kamu ni jazam untuk berjaya pada tahun ini. Kamu ni bersungguh-sungguh untuk berjaya tahun ini. Kamu bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab. Kamu bersungguh-sungguh berpegang dengan teguh untuk apa? Percaya Allah itu satu. Okey. At-tasdiqu wal jazamu bi Rasulillah, ataupun at-tasdiqu bi Rasulillah wal jazam. Membenarkan ataupun percaya dan juga jazam
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yajibu, dengan apa yang wajib. Apa yang wajib, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil bagi Rasul, wa ma yajuzu fi hakim, dan apa yang harus bagi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak-hak utusan Allah. Okey, itu dia kelebihan yang kedua. Kita pergi pula pada kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga iaitu at-tasdiqu bi kutubillahi. Membenarkan dengan apa dia? Kutub. Kutub. Biasa kita dengar kitab tu tak? Kan? Kitabun. Hari ni kita kutub. Maksud kutub ni adalah kitab-kitab. Kitab-kitab Allah yang apa dia? Yang suci. Seperti apa? Seperti Al-Quran, kitab Al-Quran. Yang kedua kitab Injil. Dan ketiga kitab apa? Taurat. Yang keempat kitab Zabur. Kitab-kitab ni diturunkan kepada siapa? Kepada utusan-utusan Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Musa. Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi apa? Isa. Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Zabur diturunkan pada Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Okey, keempat-empat kitab ini diturunkan bersama-sama dengan nabi-nabi Allah SWT. Mana Nabi tu lahir kat bumi ni, bila dia nak menyampaikan hidayah kepada umat-umat ni, Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya dia mengajarkan kaum-kaum Nabi Muhammad. Kitalah umat Nabi Muhammad. Al-Quran sampai sekarang ni. Kitab Injil tadi pada Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Bila Nabi Musa hidup pada kaum tersebut sesat, buat maksiat, sembah berhala, macam-macam lagi. Maka Allah turunkan hidayah. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Musa supaya kaum-kaum tadi tidak tersesat. Itu kita kena percaya dengan kitab-kitab Allah tadi. Okey. Yang keempat, al-imanu. Ni kita kelebihan yang keempat mempelajari ilmu tauhid adalah apa dia? Al-imanu, beriman dengan malaikat-malaikat. Al-mutahhirin, yang suci. Kita percaya, kita beriman ni maksudnya kita percaya dengan para malaikat tadi. Seperti mana kita tahu malaikat ini adalah apa dia? Apakah tugas malaikat tadi? Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Mikail tugasnya apa? Wujud ke malaikat Jibril tu? Wujud tak malaikat Mikail tu? Kita percaya malaikat Jibril. Kita percaya bahawa malaikat Jibril tu wujud, malaikat Mikail tu wujud. Itu kita percaya. Okey, yang kelima. Kelebihan yang kelima kita belajar ilmu tauhid adalah apa dia? Al-imanu bid-daril akhirah. Percaya terhadap hari akhirat. Percaya terhadap hari akhirat. Dan yang keenam adalah apa? Itmi'nanu al-mukallaf bil adillati al-yaqiniyah. Itmi'nan. Bahasa Arab panggil itmi'nan. Tenang. Al-mukallafi, ketenangan seorang mukallaf. Apa dia seorang mukallaf? Awak lah semua, kita semua ni seorang mukallaf. Orang yang mukallaf dengan apa? Dengan dalil-dalil yang yakin. Apabila Allah ni, kita tahu Allah wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Kita tahu dalil Allah ni wujud. Maka hati kita tenang. Kita dengan belajar ilmu tauhid ni, kita tahu dalil Allah ni wujud. Hati kita tenang. Kalau tak Allah ni wujud, tapi tak ada dalil. Macam mana? Jadi kita rasa macam tak tenang je. Tak tenang je. Allah ni bersifat dengan berdengar. Tapi kita tak tahu dalil Allah sifat mendengar ni. Hati tak tenang je. Kemungkinan kamu tak sampai lagi tahap tu. Kalau orang-orang lain dia sampai. Aku ni percaya Allah ni kekal.
tapi aku tak tahu dalil Allah ni kekal. Hati aku tak tenang lah. Rasa tak tenang je. Apabila dia rasa tak tenang je. Tapi bila dia belajar ilmu tauhid, dia belajar sifat 20, dia belajar dalil-dalil mengatakan Allah ini kekal, Allah ini wujud, Allah ini maha mendengar. Dia tahu, okey, hati dia bertambah tenang. Itu dia kelebihan yang ke-6. Yang ke-7, al-iqtidaru ala irsyadil mustarsyidina bi idahid dalil. Al-iqtidar. Apa dia? Al-iqtidar ni maksudnya mampu kepada apa dia? Untuk menunjukkan dalil-dalil yang jelas. Kita belajar ilmu tauhid ni, kita tahu dalil-dalil yang jelas bahawasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Kita belajar ilmu tauhid ini, kita tahu dalil yang jelas dari segi akal, dari segi Al-Qurannya, bahawasanya Allah itu kekal. Dalil yang jelas dari segi Al-Quran dan juga daripada akal, bahawasanya Allah itu sedia ada. Macam mana sedia ada? Dalil yang jelas kamu akan pelajari. Okey, yang ke-8. Akbaru faidatihi at-taharah minad danasi asyirki wan najatu minan nar wal fawzu biridallahi. Okey. Dengan kita pelajari ilmu tauhid ni, kita dapat yang kelebihan yang sangat besar. Akbaru faidatihi. Paling besar faedahnya. At-taharatu minad danas, suci daripada kekotoran, kejijikan syirik. Jijik syirik yang tadi. Kekotoran syirik tadi. Kita ni suci daripada syirik. Apa maksud syirik? Budak-budak. Halo. Hello. Syirik bermaksud. Apa maksud syirik? Kita Mengadu. juga syirik bermaksud benda yang kita punya Menggandakan Allah. Okey. Allah. Secara ringkasnya, syirik ni maksudnya menduakan Allah. Menduakan Allah. Mana Allah itu kita tahu satu. Dia rasa Allah tu ada dua, ada kuasa yang sama macam Allah. Dia rasa yang menciptakan bumi ni selain daripada Allah, itu adalah perkara-perkara syirik. Perkara-perkara syirik. Tak boleh. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid ni, kita dapat mensucikan daripada syirik tadi. Daripada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sifat Allah ke, dari segi zat Allah ke, kita mensucikan syirik daripada sifat Allah, zat Allah dan juga perbuatan Allah. Okey, kita pelajari ilmu tauhid tadi. Wal fawzu wan najatu minan nar. Dengan kita belajar ilmu tauhid ni dapat apa? Dapat kita ni berjaya. Berjaya terselamat daripada neraka. Minan narin, terselamat daripada neraka. Kita selamat daripada neraka. Wal fawzu biridallahi, dan juga apa dia? Kita juga fauz. Berjaya. Najah pun berjaya, fauz pun cermelang. Fauz mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia 8 kelebihan kita pelajari ilmu tauhid. Okey. Habis dah untuk hari ni. Ustaz nak tanya kamu. Apa yang kamu faham tentang ilmu tauhid? Tentang ta'arif ilmu tauhid. Tentang maudhu' ilmu tauhid, perbahasan dalam ilmu tauhid. Dan yang ketiga, kelebihan ilmu tauhid. 3 benda kita belajar pada hari ini, iaitu ta'arif ilmu tauhid ada 2. Okey, kemudian maudhu' ilmu tauhid tadi ada berapa? Kemudian samarah
kelebihan belajar mutakhir tadi ada berapa? Okey. Jelas? Sekarang ni Ustaz nak sila buka kamera semua. Okey. Nanti Ustaz insya-Allah Ustaz akan bagikan latihan kepada kamu supaya kamu jawab apa yang Ustaz tanya tu, Ustaz akan kamu jawab. Kamu tulis dalam buku. Okey, soalan dia Ustaz tulis Melayu ke? Supaya kamu mudah, kamu tak faham, kamu boleh tengok balik rakaman ni. Ustaz akan uploadkan rakaman ni dalam YouTube. Ya Ustaz nak stop recording.